الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya berpesan bagi saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Kini kita berada dalam bulan yang dinamakan bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan yang dihormati. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayat 36. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 4 bulan yang dihormati ialah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kini kita berada di akhir bulan Zulqa'dah dan akan memasuki Dzulhijjah yang mengajar kita makna pengorbanan yang sebenar. Dzulhijjah juga mengajar kita apa erti pengorbanan dan mendidik jiwa serta nafsu untuk sanggup berkorban demi agama dan kesanggupan berkorban menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita merenung ibrah peristiwa dan kisah pengorbanan yang memaknakan erti pengorbanan itu sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, umat Islam melihat ibrah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup melaksanakan perintah Allah, iaitu menyembelih anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam sebagai satu manifestasi ketundukan dan kepatuhan serta ketaatan yang tinggi dalam menjunjung perintah Allah. Kemudian Allah mendatangkan seekor kibas sebagai pengganti Nabi Ismail untuk disembelih, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Maksudnya, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ketaatan yang ditunjukkan oleh kedua Nabi Allah ini ialah simbol dan lambang ketakwaannya sebenar sebagai hamba yang taat. Umat Islam perlu memahami bahawa setiap peristiwa dan kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang mesti diambil pengajaran dan iktibar darinya. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Maksudnya, sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang direka, tetapi ia menjelaskan apa yang disebut dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Dalamilah kisah pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam ini, supaya kita dapat mencontohi dan membangkitkan semangat ketaatan serta kepatuhan dalam diri kita kepada Allah. Dengan itu kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berpribadi mulia. Sidang Jumaat sekalian, khabarkan kepada isteri-isteri serta wanita-wanita di luar sana agar mencontohi isteri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Siti Hajar yang sanggup berkorban ditinggalkan oleh suaminya sendiri di satu lembah yang kering kontang bersama anaknya yang masih bayi, Nabi Ismail alaihissalam. Apabila Siti Hajar mengetahui bahawa ini adalah perintah Allah, maka ia pun redha dan penuh yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakannya. Nabi Ibrahim pun berdoa setelah meninggalkan mereka. Doa ini telah dirakamkan dalam Al-Quran. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 38. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keluargaku di sebuah lembah tanah suci Makkah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Doa ini menjadi sumber kekuatan Siti Hajar. Allah memakbulkan doa ini dengan memunculkan air yang istimewa, iaitulah air Zam-Zam. Pengajaran peristiwa ini ialah kebergantungan hidup sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia percaya apabila ianya perintah darinya, maka dia sahaja yang akan mencipta kesenangan di sebalik kesusahan. Karena bantuannya akan tiba pada masa yang sangat sesuai dengan keperluan di saat apabila putus segala harapan dengan manusia. Tadarah tangan, pohonlah segala-galanya kepada Allah di saat kesusahan. Sabda Nabi SAW, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alul milha wa hatta yas'alu shis'a nahlihi wa hatta yas'alu shis'a nahlihi idan qata. Maksudnya, hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat, hatta jika ingin meminta garam atau tali kasutnya apabila ia terputus. Jami' Tirmizi. Sidang Jumaat yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dikaji sirahnya, akan kita dapati penuh dengan kisah pengorbanan diri yang merangkumi pengorbanan material dan juga emosi. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang unggul, sebagaimana firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, itu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengerti Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang.
Ayat ini memberi gambaran bagaimana Nabi SAW sentiasa berhadapan dengan tekanan dan ujian. Hanya pengorbanan yang tinggi membentuk kesabaran yang itu sahajalah mampu untuk bertahan dan berhadapan. Justru itu, sebagai umat Islam perlulah kita memahami konsep pengorbanan dan kesabaran dalam kehidupan ini. Sidang Jumaat yang dikasihi, mengakhiri khutbah kali ini, ayolah sama-sama kita mentaati ulil amri bagi menekan penularan wabak yang menguji kesabaran kita. Inilah masanya untuk kita menginsafi diri dan memerlukan kita berkorban. Antaranya ialah mengorbankan kebebasan kita dengan tidak ke mana-mana tanpa keperluan, mengorbankan sebahagian harta benda untuk kita infakkan kepada sebahagian orang ramai yang amat terkesan dengan perintah kawalan pergerakan ini. Sama-samalah kita mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Moga segala pengorbanan kita lakukan ini dapat membantu pihak berwajib menangani wabak yang melanda negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Surah An-Nisa ayat 85. Yang bermaksud, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya dia akan memperolehi bahagian pahala daripadanya. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وكفانك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرهم سلطان بليشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجامعه الأسرة الملكية.
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.